Sekarang saya akan bercakap tentang spesies pertama yang terdapat di pusat pengembangan aquaculture macang ini, iaitu ikan keli. Spesies ikan keli yang digunakan di PPA macang ini ialah ikan keli Afrika yang turut dikenali sebagai Clarias gariepinus. Pertama ialah pembenihan ikan keli. Pembenihan ikan keli amat penting untuk memastikan telur yang diambil ialah bermutu. Pembenihan ikan keli yang dilakukan di PPA macang ini dilakukan secara aruhan. Telur yang dihasilkan pula berjumlah 30,000 hingga 50,000 biji telur. Telur-telur ini tidak mempunyai bilangan yang tetap kerana ianya bergantung kepada saiz induk serta jenis makanan yang diberikan terhadap induk ikan keli. Pertama, saya akan membincangkan tentang pemilihan induk ikan keli jantan dan induk ikan keli betina. Usia bagi induk ikan keli yang dipilih ialah setahun ataupun ke atas kerana ianya lebih matang dan ianya mempunyai berat sekitar 1 kilogram ke atas. Induk betina dan induk jantan biasanya diambil dengan nisbah 1:1. Induk betina yang diambil mempunyai abdomen yang melebar ke kiri dan ke kanan dan genital papillanya berwarna kemerah-merahan. Induk jantan pula yang diambil mempunyai genital papilla yang memanjang sehingga ke bahagian analnya, dan apabila dipicit secara perlahan-lahan, spermanya akan terkeluar. Seterusnya ialah penyuntikan hormon terhadap induk ikan keli. Hormon yang digunakan ialah hormon ovaprin. Jumlah hormon yang disuntik pada ikan keli betina ialah 0.2 ml, manakala untuk ikan keli jantan pula ialah 0.25 ml. Hormon ovaprin digunakan untuk merangsang gonad bagi mematangkan telur sebelum persenyawaan dilakukan. Seterusnya ialah proses peliritan induk ikan keli betina dan induk ikan keli jantan. Setelah 12 jam suntikan dilakukan terhadap induk ikan keli betina, perut abdomen induk ikan keli betina akan dipicit secara perlahan-lahan untuk mengeluarkan telur. Telur yang keluar akan ditadah menggunakan satu besen kecil. Bagi ikan keli jantan pula, ikan tersebut akan dimatikan sebelum dibedah bagi mengeluarkan testisnya. Setiap seekor induk ikan keli jantan mempunyai 2 testis. Testis ini akan dipotong menggunakan pisau ataupun gunting bagi mengeluarkan spermanya. Sperma ini kemudiannya akan dicampur ke dalam besen yang mempunyai telur tadi sebelum dikacau perlahan-lahan menggunakan bulu ayam. Kemudian air akan ditambah ke dalam besen ini untuk mengembangkan telur-telur tersebut. Dan akhir sekali, telur-telur yang telah dicampur dengan air akan ditabur ke dalam tangki untuk proses persenyawaan yang berlaku. Setelah telur dan sperm dicampurkan sekali, telur tersebut akan ditaburkan di atas dulang penetasan, di mana dulang penetasan tersebut akan diletakkan dalam tangki yang bersaiz 4x10 kaki yang telah diisi air. Selepas 24 jam, telur tersebut akan bertukar menjadi rega keli. Dulang penetasan tersebut akan dibasuh menggunakan air bersih dan dijemur. Air di dalam tangki rega keli kemudiannya akan disifon menggunakan tiup sifon dan juga baku yang telah dibalut dengan jaring yang bersaiz kecil. Dan tangki tersebut akan diisi dengan air yang lebih bersih. Proses tersebut akan dilakukan setiap hari bagi memastikan rega keli dalam keadaan yang baik. Pada rehat untuk minggu yang seterusnya, apabila saiz rega keli menjadi sedikit besar, rega keli tersebut akan disauk dan dipindahkan ke dalam kolam asuhan tanah. Selepas 2 minggu, anak ikan keli di dalam kolam tanah akan dipindahkan ke dalam tangki. Tujuan dipindahkan ke dalam kolam tangki adalah untuk proses penggredan. Air di dalam kolam tanah akan dikeringkan dan pelajar akan mula mengutip anak-anak ikan keli. Anak ikan keli akan digredkan mengikut saiz tertentu.
Biasanya terdapat 3 saiz yang akan diasingkan, iaitu paling kecil, sederhana dan yang paling besar. Penggeridan dilakukan dengan menggunakan bakul penggeridan. Setelah beberapa hari, kolam tanah yang dikeringkan akan dikapur. Ianya bertujuan untuk menstabilkan pH tanah. Selain itu, ianya bertindak untuk membunuh mikroorganisma, mengeraskan tanah dan meningkatkan kadar perebutan bahan organik. Seterusnya, proses kitaran pembenihan ikan teli akan berulang setelah seminggu. Sekarang kita akan masuk bahagian ikan tilapia. Bahagian A mengenai kolam. Kolam yang terdapat di BBA Macang mempunyai 2 saiz, iaitu 8x6 meter dengan 12x6 meter. Kolam yang bersaiz 8x6 meter mempunyai bilangan ikan tilapia sebanyak 40 ekor, iaitu 30 betina dan 10 jantan. Manakala kolam yang mempunyai saiz 12x6 meter mempunyai bilangan ikan tilapia 100 ekor, iaitu 70 betina dan 30 jantan. Kolam ikan tilapia akan dibersihkan setiap minggu, sekurang-kurangnya 2 kolam seminggu. Sebelum proses pembersihan dilakukan, kami perlu memasang jaring biru buat sementara waktu di kolam bersebelahan dengan kolam induk yang ingin kami bersihkan. Kemudian, air di dalam kolam akan dikeluarkan melalui saluran paip yang dibalut dengan jaring hijau bagi mengelakkan anak ikan yang terdapat di dalam air mengalir keluar bersama dengan aliran air. Anak ikan tilapia yang terdapat di dalam kolam akan disaut menggunakan jaring penangkap ikan dan dimasukkan di dalam besen. Kemudian, anak ikan yang dikumpulkan di dalam besen akan dibawa ke dalam sangkar. Setelah air dalam kolam hampir kering, saluran paip air akan ditutup dan induk ikan tilapia akan disaut menggunakan jaring penangkap ikan dan dimasukkan ke dalam jaring biru yang dipasang di kolam yang bersebelahan. Namun, sekiranya induk ikan tilapia mempunyai telur di dalam mulutnya, telur tersebut akan dikeluarkan dan dikumpulkan di dalam satu besen yang berlainan. Telur tersebut kemudiannya akan dibawa ke dalam inkubator. Setelah selesai memindahkan induk ikan tilapia ke dalam jaring biru, tangki akan dibersihkan menggunakan berus sehingga selesai. Setelah selesai membersihkan kolam, air akan diisikan semula ke dalam kolam. Apabila paras air di dalam kolam hampir 1/4 kolam, induk ikan tilapia yang terdapat dalam jaring biru akan dimasukkan semula ke dalam kolam yang telah dibersihkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dayana Atika Meta Abdul Aziz dari pelajar Sains Akuatik tahun ketiga. Hari ini saya akan menerangkan pembenihan ikan tilapia secara tiruan, iaitu dengan cara mengotik telur dari mulut ikan dimasukkan ke dalam balang penetasan, iaitu inkubator. Kita boleh kutip telur ikan ini menggunakan saut atau terus ke dalam besen dan dibawakan ke dalam inkubator. Telur dibersihkan terlebih dahulu untuk mengelakkan telur yang tidak disenyawakan. Langkah ini perlu pantas untuk mengelakkan telur tadi menjadi rosak. Fungsi inkubator meniru fungsi rongga mulut ikan tilapia di mana air sentiasa mengalir satu hala sahaja. Dalam balang ini, air berputar pada kelajuan yang hampir sama seperti dalam rongga mulut ikan tilapia, iaitu seliter setiap 1 minit. Kadar kelajuan yang perlahan akan menyebabkan telur ikan tidak bergerak dan formasi ikan tidak sempurna, terutama di sirip ekor ikan. Kalau air yang terlalu kuat akan mencederakan telur ataupun anak ikan. Pada fasa telur ikan, ekor tidak lagi terbentuk. Telur ikan akan dibawa bersama arus yang masuk dan turun kembali ke dasar balang oleh tarikan graviti. Manakala pada fasa telur yang sudah menetas, ekor ikan telah terbentuk dan ikan akan berenang melawan arus. 3.
Pada peringkat ini, penggunaan tenaga yang banyak untuk berenang diperolehi dari yolka telur. Apabila yolka sudah habis diserap, menunjukkan formasi anak ikan sudah lengkap. Anak ikan boleh dipindahkan dari kolam dari inkubator ke hapa asuhan dan mula diberi makanan pelet kisar. Pengasingan telur ikan pada setiap fasa adalah penting untuk memudahkan pemindahan anak ikan ke hapa asuhan. Ini kerana balap penetasan hanya boleh digunakan sekali sahaja untuk setiap penetasan dan kemudian ia harus dibersihkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Anis Akila binti On, pelajar tahun 3 Sains Akuatik. Dekat sini saya ingin menerangkan tentang kolam sangkar yang ada di PPM Macang. Di dalam kolam sangkar, ikan utama yang kita ternak adalah ikan tilapia. Di dalam kolam sangkar juga terdapat dua jenis ikan tilapia, iaitu ikan induk tilapia dan juga anak ikan tilapia. Untuk anak ikan tilapia, biasanya kami ambil daripada inkubator dan bawa turun ke sangkar. Sangkar tu pula kebiasaannya saiznya adalah 4x5x10 kaki. Ikan tilapia selepas minggu kami akan gradekan dia mengikut saiz yang berbeza. Kebiasaannya kami akan gradekan kepada 4 saiz, daripada besar sampai kecil, dan ikan tersebut akan diasingkan mengikut saiz masing-masing di dalam kelambu jaring yang berbeza. Untuk anak ikan tilapia, kami memastikan akan ada aeration untuk memberikan oksigen yang cukup kepada ikan tilapia tersebut dan juga bagi makan pellet. Pellet yang diberi adalah sama ada pellet yang bersaiz kecil yang direndam di dalam air ataupun pellet serbuk yang direndam juga di dalam air. Pellet kecil yang direndam di dalam air sebabnya untuk memudahkan anak ikan makan pellet tersebut, sementara serbuk direndam di dalam air supaya serbuk itu timbul di atas permukaan air. Yang kedua adalah induk ikan tilapia. Induk ikan tilapia ini adalah ikan induk simpanan. Jika induk ikan tilapia yang digunakan untuk persenyawaan di dalam kolam didapati mati, kami akan mengambil ikan tilapia yang baru di dalam kolam sangkar dan menggantikannya ke dalam kolam. Untuk induk ikan tilapia, kebiasaannya ikan tilapia tersebut mestilah berusia antara 3 hingga 5 bulan dan juga berat badannya mestilah 200 hingga 400 gram. Kawasan genital ikan tilapia juga mestilah berada dalam keadaan merah, dan kebiasaannya perut ikan betina dia nampak sedikit gemuk berbanding ikan jantan. Di dalam kolam sangkar juga terdapat ikan-ikan lain, iaitu seperti ikan lampan, ikan puyuh dan juga ikan patin. Minggu lepas di PPM Macang, mereka baru sahaja menyuntik ikan lampan dan juga ikan puyuh disuntik dengan Ovaprin untuk membuat artificial breeding. Perkara ini adalah usaha yang baru bagi mereka. Namun untuk ikan lampan, proses tersebut tidak berjaya. Ikan lampan tersebut tidak dapat mengeluarkan telur mengikut faktor-faktor yang tertentu, terutamanya air. Dan untuk ikan puyuh tersebut dapat menghasilkan telur. Untuk masa sekarang kami tak dapat lagi untuk tengok anak ikan puyuh tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Antara aktiviti-aktiviti lain yang dilakukan di PPM Macang adalah seperti memberi makan kepada semua ikan, memukat, pengkapuran, pembersihan kolam dan tangki, pembukusan, penyuntikan puyuh dan lampam, dan pemeriksaan kualiti air. Aktiviti yang pertama adalah pemberian makanan. Pemberian makanan akan dilakukan sebanyak 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Untuk waktu pagi, 1 guni digunakan dan pada sebelah petang, 1 guni digunakan. Okay. Untuk setiap ikan, pemberian makanan adalah berbeza. Seperti untuk induk ikan keli, sebanyak 4 ke 5 cebok akan diberikan. Untuk induk tilapia, sebanyak 2 ke 3 cebok akan diberikan. Untuk benih pula, makanan yang akan diberikan adalah serbuk dan rendaman pelet besar. Rendaman pelet itu perlulah dilakukan sejam sebelum pemberian makanan dilakukan. Jika aktiviti pembersihan di kolam tersebut dilakukan, pemberian makanan akan tidak dilakukan di kolam tersebut. Ini kerana jika diberi, ikan tersebut akan muntah kembali makanan tersebut. Manakala jika lebihan makanan di dalam kolam tersebut ada, ia akan disauk kembali supaya kandungan amonia di dalam kolam tersebut tidak akan menjadi tinggi. Aktiviti seterusnya, memukat. Tujuan memukat adalah pembersihan kolam besar dan pengawalan kualiti air. Dalam pada itu juga, ia memukat untuk pengambilan induk ikan seperti ikan lampau, ikan puyuh atau ikan tilapia. Pengambilan induk ikan ini bertujuan untuk proses penghasilan benih bagi spesies tersebut. Cara memukat adalah dengan menggunakan pukat yang bersaiz 20, darat 10, darat 10. Memukat ada 2 bahagian, iaitu bahagian pelampung dan juga bahagian tali. Bahagian tali haruslah berada di bawah dan merapati ke dasar kolam tersebut dan ditarik secara perlahan. Manakala bahagian pelampung pula di bahagian atas dasar air. Apabila sampai ke hujung kolam, bahagian tali akan rapat ke dinding dan bahagian pelampung pula dibawa ke atas kolam bagi mengelak ikan melompat. Kemudian pukat tersebut terus diangkat ke atas dan ikan-ikan yang telah dipukat itu akan diasingkan ke dalam tangki mengikut spesies masing-masing. Aktiviti ketiga pula adalah pengkampuran. Tujuan adalah untuk menuncurkan keasidan tanah dalam kolam. Proses ini dilakukan selepas kolam dikeringkan. Ia hanya dilakukan untuk kolam benih ikan keli dan kolam sumber induk ikan. Ia menggunakan 2 beg kapur panas untuk 1 kolam sahaja. Proses ini perlu ditabur di bahagian dasar. Bagi keselamatan, tukang tabur haruslah memakai sarung tangan dan pelitup muka. Selain itu, aktiviti yang dilakukan adalah pembersihan kolam dan tangki. Pembersihan kolam selalunya menggunakan berus lantai. Jika ada ikan yang mati atau sakit di kolam tersebut akan dibersihkan menggunakan garam. Manakala untuk pembersihan tangki, kebiasaannya kami akan menggunakan garam agar untuk mengelakkan ikan daripada sakit dan mati. Aktiviti selanjutnya adalah pembukusan. Komposisi pembukusan adalah 1/4 air dan 3/4 oksigen.
Cara mengikat simpulan pembungkusan adalah seperti gambar yang tertera di slide ini. Okey, jumlah ikan dalam pembungkusan adalah berbeza mengikut jenis ikan yang akan dibungkus kepada penternak. Jika benih sekali yang dibungkus, jumlah ikan adalah sebanyak 1000 per beg. Manakala untuk benih tilapia, lampam dan puyuh adalah sebanyak 500 per beg. Aktiviti yang keenam pula kami telah buat di sini adalah proses penyuntikan ikan lampam dan ikan puyuh. Proses ini adalah bertujuan untuk menghasilkan benih ikan lampam dan ikan puyuh atas permintaan peternak sekitar. Proses ini dibuat bagi mempercepatkan persenyawaan ikan induk. Dos suntikan ini akan dikira terlebih dahulu untuk jumlah yang perlu disuntik bagi seekor ikan. Formula dos suntikan ini ada di tentera slide ini. Formula ini adalah untuk dua jantina iaitu jantan dan betina. Formula ini juga adalah sama bagi spesies ikan lampam dan ikan puyuh. Sebelum proses penyuntikan ini bermula, kita mestilah tahu cara pemilihan induk yang sesuai untuk proses ini. Bagi induk betina, kita mestilah melihat di bahagian perutnya. Jika perutnya kembung, ia bermakna mempunyai telur yang matang. Maka kita akan mengambilnya sebagai induk proses suntikan itu. Manakala jantan pula, kita akan picit di bahagian duburnya. Jika duburnya mengeluarkan sperm yang cantik, ia bermaksud sesuai untuk proses penyuntikan ini. Jika tidak ada, maka kami tidak ambil untuk proses penyuntikan ini. Okey. Bagi nisbah jumlah ikan yang kami perlukan dalam proses penyuntikan ini, dua spesies ini adalah 2 betina nisbah 1 jantan bagi 1 tangki sahaja. Selepas proses penyuntikan ini selesai, pembenihan ikan ini akan diberi masa selama 24 jam. Selepas 24 jam tersebut, kita akan asingkan induk dan telurnya secepat mungkin bagi mengelakkan berlakunya induk memakan telurnya. Oleh itu, apabila telah diasingkan, benih itu akan dibiarkan dalam tangki selama seminggu untuk dipindahkan ke sangkar benihnya. Aktiviti yang terakhir adalah pemeriksaan air di PPM Machang dan sekitar daerah Machang. Ia bertujuan adalah untuk mengawal keadaan air bagi mengelak ikan sakit atau mati. Ia dilakukan di kawasan sumber air dalam PPM Machang, iaitu Sungai Bukit Belah. Selain itu, PPM Machang menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kualiti air atas permintaan peternak. Ia adalah untuk memastikan peternak luar dapat menternak ikan dengan baik. Ia juga boleh menjadi sebagai penasihat bagi peternak seperti tips atau cara ternakan yang betul. Parameter yang diambil di sini adalah 4 sahaja, iaitu pH, ferrum, oksigen terlarut dan suhu. Kualiti air kelas di PPM Machang adalah standard, iaitu kelas ketiga. Jika berlaku kematian atau ikan sakit, mereka akan melakukan aktiviti pemeriksaan kualiti air ini
di setiap kolam utama, kerana kolam utama mereka adalah sumber air utama bagi kolam-kolam di hatchery dan sangkar ikan spesies.